Adam ni, Adam alaihi salam ni, nama dia ni daripada bahasa apa? Ini ada perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang kata Adam daripada bahasa A'jami. Bahasa A'jami ni bukan bahasa Arab lah. Arab ni dipanggil orang yang bukan Arab ni Ajam. Ajam ni asalnya orang yang tak boleh bercakap, kerana Arab ni dia consider bahasa dia tu kaya. Bahasa selain daripada Arab ni macam kurang sikit. Sebab tu dia haiwanul ajma, binatang yang ajma, binatang yang bisu. Ajam tu tak boleh bercakap, tapi tak apa, dalam konteks bahasa ni Ajami ni selain daripada Arab. Adam ni bukan daripada bahasa Arab. Ada yang kata Adam ni daripada bahasa Arab, tapi semua perbahasan tu pada saya dia tidak memberi banyak makna. Kerana nama Adam ni sebelum daripada ada bahasa-bahasa lagi, Allah ciptakan Adam, manusia tak ada lagi. Manusia tak ada lagi di dunia ni, tak ada lagi percambahan bahasa. Adam telah ada. So tak payah fikirlah Adam ni daripada apa, nama dia macam mana. Sebahagian orang dia ada minat dalam hal-hal yang seperti itu, lalu dia menghabiskan masanya untuk bahaskan hal-hal yang tidak memberi banyak manfaat. Adam ni ada banyaklah. Kita tengok Adam kahwin dengan Hawa, siapa dia jadi tok qadi dia, siapa jadi saksi dia. All this rubbish, perbahasan yang buang masa, yang tidak memberi manfaat kepada orang-orang yang membahaskan hal-hal yang seperti ini. Tak menambahkan imannya, tak menambahkan ilmu pengetahuan dia, tak memberikan apa-apa manfaat bagi kehidupan dia. Okey. Bila Adam diciptakan, hadis-hadis nanti kita akan baca, Adam diciptakan pada hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat itu diciptakan Adam. Wa fihi qubid, pada hari Jumaat juga Adam itu mati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendetailkan hari-hari penciptaan, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, sehingga dia sebut tentang Adam ni, dia kata khuliqa Adam ba'dal asri min yaumil Jum'ah. Diciptakan Adam pada selepas waktu asar pada hari Jumaat, fi akhiril khalq, pada akhir penciptaan, fi sa'atin min sa'ati al-Jum'ah fima baina asri ila al-lail. Pada satu saat daripada saat-saat pada hari Jumaat, daripada antara waktu asar sehingga malam. Riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Imam Muslim. Namun ulama-ulama bahas tentang riwayat ini, pasal dia sebut tentang penciptaan hari sekian-sekian. Di kalangan para ulama, banyak mereka yang mengkritik Imam Muslim dalam hadis ni. Bukan mengkritik soal kesabitan, tapi mereka melihat riwayat ini tidak sabit untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Sehingga sebahagian mereka menganggap menyatakan Abu Hurairah mengambil riwayat ini daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah merupakan orang Yahudi, yang mana dia telah masuk Islam. Dan dia kaum Yahudi, apabila mereka masuk Islam, mereka masuk bersama dengan pengetahuan lampau mereka. They got knowledge tentang apa yang ada dalam Talmud, apa ada yang dalam Taurat. Dalam apa yang ada dalam Taurat dan Talmud, of course some of them adalah benda yang benar. Dan kita tahu apa yang ada dalam Taurat dan Talmud juga telah diubah oleh orang Yahudi. Sebahagian cerita-cerita para nabi, cerita-cerita yang orang-orang saleh dahulu telah ditokok tambah. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia penggemar ilmu. Jadi dia suka dengar daripada berita apabila orang-orang Yahudi bagi tahu tentang Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Bani Israel ini, dia dengar, dia minat. Kerana kita kena tahu orang Arab ni background dia tak macam orang Yahudi. Mereka bukan ahli ilmu. Bahkan mereka ni kebanyakan tak boleh menulis dan membaca. Islam
yang telah mengangkat mereka dengan memberi kepada mereka ilmu pengetahuan. Islam yang angkat mereka, bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka mula mengenali tentang cerita umat yang terdahulu, para nabi dan seumpamanya. Jadi Al-Quran pula sifatnya very general. Dia tidak mendetailkan dalam banyak kejadian, dia tak detailkan. Atau nama tempat, hari bulan, kadang-kadang kita tak pasti pada zaman siapa, tidak didetailkan oleh Al-Quran. Oleh kerana itu maka apabila mari orang Yahudi mendetailkan kisah-kisah ni, telinga-telinga orang Arab ni dia suka mendengar, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Hurairah sebahagiannya dikritik kerana dia mendengar, dia mengambil riwayat-riwayat Israiliyat ni dan kemudian dia menceritakan balik riwayat-riwayat Israiliyat ni. Kadang dia tidak sandarkan kepada Nabi, tetapi mungkin anak-anak buah yang mendengar, rawi di kalangan tabi'in yang mendengar daripada Abu Hurairah menyangka ia adalah hadis Nabi SAW. Lalu mereka sandarkan kepada Nabi SAW, padahal ia merupakan riwayat yang diambil oleh Abu Hurairah daripada orang-orang Yahudi. Dengan di situ maka berlakunya kritikan tentang beberapa riwayat yang membabitkan hal-hal yang lepas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apapun riwayat yang saya sebut tadi yang menyatakan Adam diciptakan selepas waktu asar, antara asar dan malam, itu adalah merupakan riwayat yang dianggap oleh sebahagian para pengkritik hadis diambil oleh Abu Hurairah, mengambilnya daripada Ka'bul Ahbar. Tak apa. Apapun kita, ada hadis yang akan kita sebut nanti bahawasanya di mana Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumaat dan dia juga meninggal pada hari Jumaat. Dalam hadis yang riwayat Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW kata fihi khairu yaumin tala'an alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari yang mana terbit padanya matahari ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakan Adam. Jadi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Sebelum saya nak pergi pada Adam dicipta pada hari Jumaat dan seumpamanya ini, saya nak supaya kita jelas tentang satu hal. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala-galanya. Saya selalu remind benda ni dan repeat supaya kita faham konsep ni. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pencipta segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala-galanya. Tidak ada benda yang tidak diciptakan oleh Allah, sama ada tangible, benda yang disentuh, benda yang tak disentuh, adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dua perkara yang paling hebat untuk difikirkan oleh manusia sehingga membingungkan sebahagian ahli falsafah dan menimbulkan debat dalam sekolah-sekolah pemikiran dalam agama ialah masa dan tempat, kan? Space and time. Space, apabila Allah mencipta space, berarti Allah tidak memerlukan space. Allah tidak memerlukan tempat. Macam kata Allah tidak memerlukan makan. Dia kata Allah wujud bila makan tu, pada asalnya konsepnya yang mereka, konsep asalnya benar lah. Allah tidak memerlukan tempat. Allah bukan saja tidak memerlukan tempat, Allah juga tidak memerlukan masa, kerana Allah juga pencipta masa. Kalau ada orang kata Allah di atas arasy itu dianggap sebagai, kerana menyebut seperti mana ayat-ayat Al-Quran itu dianggap keluar agama, kita sebut Allah menurunkan Quran pada hari sekian, Allah menciptakan Adam pada hari Jumaat, juga kesan yang sama, kerana masa Allah tidak terikat dengan masa, tapi kita menyebut keterikatan itu ataupun kaitan itu bukan kerana Allah terikat, tapi demikian Allah mengkhabarkan pada alam ciptaan. Pada alam ciptaan. Alam ciptaan ni alam kita ni lah. Allah itu sendiri out of time. Dia berada out of the time system. Allah itu berada luar pada sistem masa itu. Okey.
Allah Subhanahu Wa Taala cerita Adam tu daripada masa yang kita manusia yang berada dalamnya, dalam kiraan kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mencipta Adam pada hari Jumaat. Okey.